صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rakan-rakan, teman-teman, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi kita pada malam yang seterusnya, iaitulah pada hari yang ke-8 perintah kawalan pergerakan sempena dengan krisis COVID-19, coronavirus yang sedang melanda di negara kita serta di seluruh dunia. Dan kita pun pada malam ni dah memasuki bulan yang baru, iaitulah bulan Sya'ban. Makna kata tinggal lagi sebulan atau lebih kurang 29 hari lagi sebelumnya berlalunya Sya'ban dan memasukinya Ramadan. Kita doalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghilangkan wabak ini sebelum datangnya Ramadan, agar kita dapat mengimarahkan Ramadan dalam keadaan yang meriah dengan suasana yang boleh menghimpunkan beramai-ramai, insya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i, 30 wasiat. Malam ni pada wasiat yang ke-15 dan juga wasiat yang ke-16. Bukan sekadar kita sambung kitab ni, tempoh perintah kawalan pergerakan pun sambung juga sampai 14 April. Walau bagaimanapun kita sabar, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita bersabar dan memberikan kebaikan selepas daripada kita diuji oleh Allah dengan wabak COVID-19 ini. Baik. Wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pada yang ke-15 ini adalah mematahkan serangan syaitan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita perlu sentiasa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekurang-kurangnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jikalau serangan syaitan datang juga bertalu-talu dengan hebat, kita mesti bersabar dan menyedari bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguji keteguhan sabar kita, hendak melihat ketulinan jihad kita. Ketahui bahawa perang dengan syaitan itu lebih hebat daripada perang sabil. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kita kena ingat, di antara cabaran dalam kehidupan kita ini untuk beriman dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya adalah kita perlu berhadapan dengan tipu daya syaitan serta iblis laknatullah. Dalam kitab Qawaribun Najah fi Hayatid Du'ah, bahtera kehidupan dalam kehidupan pendakwah, oleh Syekh Fathiyakan menyebutkan ada 5 golongan yang menjadi ujian dan cabaran dalam kehidupan kita. Yang pertamanya orang mukmin atau orang muslim yang dengki kepada kita. Yang keduanya orang munafik. Yang ketiganya adalah syaitan, tipu daya syaitan. Yang keempat adalah hawa nafsu. Dan yang kelima adalah orang kafir yang memerangi. Masya Allah, Abizu Walid Amir Al-Haq, bila nak buat tutorial online tu, jam berapa malam ni kan? Bolehlah kita belajar sekali Zul Hafiz, baik. Jadi kena ingat, jelas, Syazwan Hamzah, jelas seterang-terangnya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dalam kehidupan manusia untuk pengabdian diri kepadanya iblis dan syaitan, untuk kita melihat adakah kita berjaya mengelak ataupun tak terpedaya daripada tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala pun sebut, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam kafah, keseluruhan dia.
Bukan sebahagian-sebahagian atau mengambil pada bahagian-bahagian tertentu, tapi semua sekali kita mesti beramal dengan Islam, dan janganlah kamu menuruti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Baik. Jadi 3 cara menumpaskan syaitan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dalam kita nak menumpaskan syaitan atau kita nak menghadapi serangan syaitan ni. Yang pertama kita kena tahu. Kita belajar dan kita kena tahu tipu daya dan strategi serangan syaitan. Bagaimana kita nak tahu strategi dan serangan syaitan? Apa sahaja perkara yang menjadikan kita semakin jauh daripada Allah, menjadikan kita mendurkai Allah, Rasul dan kita melanggar perintah syarak, maka itu adalah tipu daya syaitan. Kerana apa? Syaitan ni, kalimah syatana. Syatana ni, bolehlah kita memahami maksudnya bu'dun, jauh. Maksud syaitan ni tujuan dia adalah tipu daya dia nak jauhkan kita daripada redha Allah. Jauhkan kita daripada mengabdikan diri kepada Allah. Jadi apa sahaja bentuk-bentuk yang boleh menyebabkan kita menyimpang daripada ajaran Islam, menjauhkan kita daripada Allah, menjauhkan kita daripada mengikut Nabi SAW, maka itu adalah tipu daya syaitan. Maka kita kena kenal pasti. Yang keduanya, disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, jangan memberikan perhatian atau layanan kepada hasutan syaitan. Anggap hasutan dan seruan syaitan itu seperti salakan anjing. Anjing semakin garang dan galak menyalak apabila ia diberi perhatian ataupun respon. Sebaliknya anjing tidak cepat memberhentikan salakan apabila kita tidak menghiraukannya. Lebih cepat berhentikan salakan bila kita tak hiraukan dia. Datang syaitan untuk was-waskan kita dalam semayang. Jangan hiraukan, kita terus fokus ibadah kita. Datang syaitan dalam keadaan kita nak tipu daya kita. Janganlah keluarkan infak, nanti kamu miskin, nanti duit kamu sikit. Jangan hirau, masukkan lagi. Kalau ketika itu kita nak masukkan infak RM1, syaitan datang ganggu, kita masuk tu RM5. Kalau dalam keadaan RM5 dia ganggu, kita masuk RM10. Gitu. Kita lawan lagi. Jangan kita hiraukan. Maksudnya jangan kita hiraukan. Kita teruskan niat kita yang asal tadi itu, yang sememangnya kita yakin dengan ilmu dan kefahaman kita, tindakan itu akan mendatangkan pahala. Maka jangan hirau. Was-was dan juga perasaan dalam akhir sekali kita ni terberhenti daripada melakukan ibadah dan maksiat. Dan akhir sekali melakukan maksiat. Sebab itu dalam ayat berkenaan dengan sedekah, Allah Ta'ala mengakhirkan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan memberikan janji kepada kamu. Dengan sebab kamu sedekah nanti itu akan kamu menjadi kefakiran. Maka akhir sekali dia perintah kamu, dia suruh kamu buat perkara yang keji. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kamu akan keampunan serta kurniaan daripadanya dengan sebab kamu sedekah tadi. Tak macam musim sekarang. Kita diuji dengan ujian yang bolehlah kita iktibar ia juga sebagai bala sebab kepada keseluruhan dunia. Maka di antara walaupun ada perbahasan hadis ni daif, tapi untuk motivasi nak beramal pada fadail tak ada masalah. As-sadaqatu tadfa'ul balaya. Sedekah menolak bala. Walaupun kita dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi bukan sekadar kesihatan dan ancaman nyawa, kesan daripada tempoh perintah kawalan pergerakan ekonomi turut memberikan kesan. Tetapi jangan sampai kita menjadi kedekut dan bakhil secara melampaui. Tapi kita kena ikhtiar juga dari sudut menarik barakah daripada Allah. Kita cuba sumbangkan seberapa yang kita mampu, yang boleh. Mudah-mudahan ada keberkatan di sana. Allah Ta'ala akan melenapkan bala tadi. Salah satu amalan. Dan seterusnya. Lidah dan hati sentiasa menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zikrullah. Sentiasa berzikir. Sebab itu, tatkala lidah sedang berzikir, maka anggota lain akan terus terhenti daripada melakukan ibadah ataupun maksiat. Namun apabila lidah itu tidak dibasahi dengan zikir, tatkala itulah anggota lain terdedah kepada melakukan maksiat. Mana ada orang merompak baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim sahaja aku merompak, tak ada. Orang ambil duit, dapat duit banyak, mencuri dengan cara yang haram sebagainya, alhamdulillah, yang tak ada. Sebab itu tatkala sedang kita lidah itu berzikir,
tatkala itulah anggota lain turut terhenti secara automatik. Dah selagi mana hati dia belum matilah. Untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kerana basahan lidah kita dengan zikrullah menjadikan anggota lain turut terhenti. Sebab itu kena senantiasa zikir dan mengasihi Allah. Baik. Sebahagian daripada ulama' membahagikan lintasan fikiran manusia kepada 4. Kadang-kadang datang seolah-olah macam suara, seolah macam lintasan fikiran. Kita nak tahu macam mana benda ni adalah benda baik ataupun benda tak baik. Kita tengok. Yang pertama, suara hati yang kadang-kala seruannya baik dan kadang-kala jahat bagi menguji keimanan dan kesabaran. Kalau benda tu memang sah-sah, jelas untuk bawa kebaikan, dia kata marilah sembahyang solat sunat duha. Nak tengah duduk saja, duduk kat rumah kan. Dah 8 hari, dah 9, besok masuk yang ke 9 hari, duduk rumah. Dah daripada tengok handset sahaja sampai menghabiskan masa. Tiba-tiba datang lintasan hati. Seolah-olah kedengaran suara pada dalam diri kita ni. Marilah sembahyang solat sunat duha ni. Tak sembahyang apa lagi ni. 2 rakaat pun boleh lah. 4 rakaat lagi bagus. 8 rakaat lagi baik. Kerana waktu pejabat kita tak ada kesempatan masa yang panjang. Kan? Jadi kalau suara yang jelas tadi buat kebaikan, maka itu adalah suara yang ilham daripada para malaikat yang dihantar oleh Allah untuk ni. Ada kala ilham yang menyuruh kepada kebaikan semata-mata. Ini jelas direct. Tadi itu dia ada baik, datang pula yang mana yang jahat. Ini adalah kalau suara-suara ke arah kebaikan ni, ingatlah Allah Ta'ala menghantar bala tenteranya kalangan para malaikat nak bantu kita dalam ibadah. Yang ketiganya, lintasan hati ada juga bentuk was-was atau seruan syaitan kepada kejahatan, penyelewengan dan kesesatan semata-mata. Macam duduk saja kat rumah, tak ada apa nak buat ni. Kita buka laman web yang ni sikit. Kalau macam tu datang, itu adalah perasaan jahat syaitan. Ataupun dalam keadaan kita tengah nak buat baik, datang was-was. Baca Quran banyak sangat ni je pun. Apa namanya? Boleh hilang ke bala ni? Datang was-was. Tengah buat baik. Terima kasih Abang Faris. Pajam clear. Dan yang keempat, lintasan hati juga ada berbentuk hawa nafsu daripada tabi'i manusia yang menyuruh kepada kejahatan, iaitu nafsu ammarah. MKPS. Izzati Farana. Okay, Mama Ain kita jelas clear. Cantik. Jadi, kita kena bezakan. Lintasan hati, suara yang datang kepada bisikan pada kita tadi itu, bagaimana bentuk dia, adakah dia membawa kita kepada kebaikan atau membawa kepada kejahatan, maka itu yang perlu kita bezakan. Hati-hati. Sebab kita memang tak berjumpa dengan syaitan secara fizikal depan semata-mata. Tapi syaitan ni ada. Ada dalam kita panggil kehidupan kita ni, tapi dihijab dari sudut fizikal dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia hanya memberikan tipu daya, membisikkan bisikan yang jahat. Sebab itu di antara dalam bagaimana nak pendinding daripada apa namanya bisikan syaitan ni, baca 3 kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan juga kul a'udzu birabbin nas. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar jelas di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kita amalkan juga ayatul kursi. Dalam keadaan susah untuk kita elak daripada bisikan syaitan, maka fadilat ayatul kursi salah satunya memagar dan mendinding diri kita serta rumah kita. Bahkan Yang Muhammad Datuk Tuan Ibrahim Tuan pernah sebut, dia pernah bertanya kepada almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, kalau kita dalam keadaan ditimpa musibah, dalam keadaan ditimpa kesusahan, maka apa zikir atau wirid yang boleh kita baca? Maka Tuan Guru almarhum Ni Abdul Aziz Nikmat kata apa? Perbanyakkan dan lazimi baca ayatul kursi. Dan memang sekarang ni macam-macam zikir keluar. Hizib itu, wirid itu, tak ada masalah. Tetapi ada sebenarnya zikir yang sudah menjadi amalan harian kita, yang kita tak pernah tinggal pun. Maka itu pun boleh dalam kita nak teruskan dan perbanyakkan. Tak kala kalau zikir-zikir yang lain mungkin menjadi kepayahan, terutamanya bagi orang awam yang tak biasa. Maka banyakkan zikir-zikir yang memang sememangnya, 3 kul, ayatul kursi dan juga apa-apa doa yang sudah diamalkan, yang diajarkan oleh para alim ulama yang terdahulu di Nusantara ini. Tak ada masalah, teruskan. Yang penting itu tanda kebergantungan kita kepada Allah dalam keadaan kita melaksanakan ibadah, mencari barakah agar Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam kehidupan kita. Baik.
Jadi berhati-hati dengan serangan syaitan. Kita patahkan serangan syaitan ni dengan ilmu dan kefahaman. Yang kedua, kita lazimi dengan zikrullah dan juga kita senantiasa memastikan dalam keadaan beribadah. Baik, kita masuk kepada wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang ke-16. Sebesar-besar keaiban. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebesar-besar keaiban, yakni keburukan adalah kamu mengira, menghitung keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata. Maksudnya, kita hanya lihat kelemahan orang. Kita hanya melihat keburukan orang, keaiban orang. Tetapi kita tak sedar. Dan kita tidak bermuhasabah diri kita. Ini adalah sifat jahat. Sifat yang paling aib sekali. Sebab apa? Sebab kita ni hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah diri kamu sebelum kamu diperhitungkan, dihisab amalan di akhirat kelak. Jangan hanya kita hanya menyebut aib dalaman orang. Dalam keadaan kita juga tak memperbaiki. Walhal aib itu benda yang sama yang ada pada diri kita. Jangan hanya kita seronok menjadikan keaiban dalaman itu sebagai perkara yang untuk menjadi troll, lawak. Hari ini semua tidak ada aib dalaman, tidak ada rahsia dalam rumah tangga. Semua cerita dalam Facebook. Dibuat lawaknya pula ketika tu. Time ni lah bila dah bosan duduk dalam rumah, cerita macam mana suami dia tidur berdengkur berapa kali sampai terjaga. Dia cerita isteri dia pula tak pandai masak rupanya. Dia cerita suami dia pula macam memperbodoh-bodohkan. Benda tu adalah untuk suami isteri, untuk dalaman. Tapi sampai nak jadikan semua benda nak troll, semua benda nak seronok-seronok, sehingga kita lupa kita berada dalam musibah. Kita terlupa mereka yang para petugas COVID-19 yang berada di hospital 18 jam berhadapan dengan COVID. Tak sempat nak bergelak jenaka dengan pasangan. Kita pula seronok. Mana sensitiviti kita? Kita pula melampaui. Macam mana petugas-petugas tersebut, anggota tentera polisnya yang berada di jalanan dalam nak memastikan tak ada orang yang keluar sambil lewa, tak berada kat rumah. Kita yang berada kat rumah terlampau berseronok. Kita lupa kita berada dalam satu tempoh ujian daripada Allah. Dan akhir sekali semua keaiban didedahkan di dunia media sosial. Tidak ada benda aib dalaman pasangan. Kadang-kadang benda aib tadi itu tak dosa. Dia kelemahan, dia bersifat kekurangan. Maka untuk kita panggil muhasabah dalam rumah tangga. Apa kelebihan kita? Kita share pada pasangan kita. We complete each other. Tak gitu kata orang putihnya. Bukan kita mengharapkan kesempurnaan dia. Tak ada yang perfect. Nobody is perfect. Tapi itulah yang berlaku suasana masyarakat. Ambil sekarang bila dilanjutkan tempoh perintah kawalan pergerakan, nak troll lagi. Nak bergembira, seronok-seronok lagi. Hanya nak menuding jari kepada jemaah tabligh kononnya. Walhal punca permulaan adalah di China. Mereka yang sekarang jadi pembangkang PH tak habis-habis nak berpolitik dalam COVID-19. Walhal zaman mereka pada fasa gelombang pertama COVID, mereka yang tidak serius, tidak menegah kemasukan pelancong-pelancong daripada China khususnya, yang ketika itu sudah bermula dengan COVID-19. Bukan marah, bagi tahu. Jadi nak kata kita berada dalam ujian Allah. Kurangkanlah keseronokan yang melampaui sehingga membuka aib dalaman, nak ditontonkan kepada orang ramai semata-mata nak mendapat likes yang tinggi. Lupakah kita waktu kita perlu bermuhasabah diri kita? Kita perlu pastikan selepas jika Allah Ta'ala angkat COVID ni, kita jadi lebih baik. Maka di mana proses dia? Di sini. Waktu dalam keadaan susah, waktu dalam keadaan tekanan, kita tengok mana kelemahan kita selama ini, kita merungut, Allah, masjid kosong. Sebelum ni,
Waktu masjid dibuka, berapa ramai yang pergi masjid? Maka muhasabah ketika ini di mana tidak boleh berjemaah di masjid. Supaya apa? Supaya lepas dibuka untuk masjid berjemaah, ramaikan lagi untuk datang. Kan? Dalam keadaan sekarang, apa lagi? Bermuhasabah kita dengan ahli keluarga kita. Sebelum ni kita sibuk, ya sibuk. Nabi manusia yang paling sibuk sekali. Tapi Nabi kata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang berbuat baik kepada ahli keluarga dia. Dan sebaik-baik kamu, aku adalah orang terbaik kalangan kamu, aku buat baik pada ahli keluarga aku. Maka supaya muhasabah. Bagaimana tanggungjawab kita sebagai ayah kepada anak kita dalam kesibukan kita di luar sana. Bagaimana peranan kita dalam nak memastikan agama, suasana ibadah dalam rumah kita. Yang sebelum ini mungkin kita sibuk, kita gagal menyusun dengan baik. Sekarang kita praktiskan supaya nanti bila Allah Ta'ala tarik lenyap COVID nanti, kita boleh meneruskan suasana ibadah di rumah kita. Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Nabi sebut, jadikan di rumah-rumah kamu sebahagian daripada solat-solat kamu. Yakni bagi orang lelaki adanya solat-solat sunat di rumah. Qiyamul lailnya, solat-solat sunat yang lainnya, solat fardu di masjid lah. Walaupun kita melazimi jemaah di masjid, kaki masjid, tapi rumah kita ada dihidupkan dengan solat sunat. Maka Allah Ta'ala bagi tempoh. Sebagai sebuah orang yang beriman, kita melihat ini sebagai peluang muhasabah kerana iman ada dalam hati. Jangan sampai kita milih tanpa ada iman. Jadi seolah-olah satu bentuk kemurungan, satu bentuk yang kita panggil tidak ada inisiatif dalam kita nak memperbaiki diri dan ibadah. Sebab itulah rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, terutamanya diri yang cakap ni sendiri. Maka jangan kita hanya sibuk melihat keaiban orang lain yang nak dikorek. Ataupun yang lebih teruk, kita mendedahkan aib tadi itu, walhal di benda tadi itu taklah jadi masalah. Tapi ambil peluang dalam tempoh COVID ni, kita serius. Kita istighfar kepada Allah, bermuhasabah. Supaya apa selepas COVID? Adakah ibadah kita semakin melonjak naik? Ataupun nanti kita akan dalam keadaan kembali lara, lupa kepada Allah tatkala mendapat nikmat Allah. Khuliqal insanu halu'a wa idza massahu syarru manusia diciptakan dalam keluh kesah. Tatkala ditimpa bahaya, maka mereka rasa kelam kabut. Tatkala mereka mendapat nikmat, mereka lupa, mereka bakhil, kedekut. Jadi cukuplah dua wasiat pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dia. Makna katanya, kalau satu malam dua wasiat, hari ke-15 dah habis. Tapi kita ni tidak 14-15 hari ya. Kita sebulan, tambah lagi 2 minggu. Tak apa, insyaAllah. Habis kitab 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i ni, kita akan guna pakai kitab yang lain untuk kita habiskan dalam tempoh 2 minggu tu pula. Jadi dapat 2 kitab. Jadi satulah manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati. Baiklah kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengasihani kita, memberikan ihsannya kepada kita yang lemah, yang dalam keadaan kita panggil ada kekangan semua perkara. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada wabak ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah was-salamah was-sihah fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Aziz, birahmatika nastaghithu wa bifadlika nad'u wa bishifaika narju. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anta rabbuna wa anta rabbul mustad'afin wa nahnu fuqara'u ilaika wa antal ghaniyyu. Ishfi mardana washfi mardal muslimin. Idza ba'anna hadzal bala' wal waba' ajilan
idhab anna hadzal bala wal waba ajilan. Idhab anna hadzal bala wal waba ajilan. Allahumma kshif anna al bala wal waba wal amrad wal fitan wal mihan ma zahara minna wa ma batan. Ma la yakshifu annu ahadun ghairuka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih kepada sahabat-sahabat. Teruskan berdoa. Teruskan duduk di rumah. Patuhi perintah kawalan pergerakan. Kita putuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Kita mesti menang. Jangan lupa YouTube. Jangan lupa subscribe YouTube Zuhaili Saiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.